RM2 bilion dana asas kemudahan peralihan tenaga nasional. Pakej 5G Rahmah bermula Khamis ini hingga 31 Disember. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dana awal RM2 bilion akan diperuntuk bagi kemudahan peralihan tenaga negara. Perdana Menteri berkata fasiliti itu akan mengupayakan pemangkin kewangan. Seterusnya, pastikan kelancaran sumber keuangan projek-projek yang berpotensi secara marginal atau hasilkan pulangan di bawah pasaran. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata cabaran utama dalam peralihan tenaga adalah pembiayaan. Dianggarkan pelaburan berjumlah sekurang-kurangnya RM1.2 trilion diperlukan bagi tempoh 2023 hingga 2050 untuk membolehkan peralihan tenaga. Within this decade alone, the government requires between 60 billion and 90 billion ringgit to be allocated for crucial projects, among others, expansion of public transportation, strengthening grid infrastructure, and reskilling of human capital. Perdana Menteri berucap melancarkan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara NETR di Ibu Negara. Pakej 5G Rahmah akan bermula Khamis ini hingga 31 Disember depan. Ia tawarkan telefon pintar dengan pelan data pada harga jauh lebih murah berbanding pasaran. Pakej 5G Rahmah ialah pakej telefon pintar 5G bersama-sama plan data iaitu device bundle dengan pilihan telefon pintar sama ada jenama Samsung A14 5G atau Honor 90 Lite 5G berharga tidak melebihi RM240 beserta plan pasca bayar serendah RM60 sebulan dengan data minima 60 GB. 100,000 pelanggan terawal daripada golongan B40 akan menikmati harga telefon pintar serendah RM120. 5 syarikat telekomunikasi terlibat inisiatif pakej 5G Ramah termasuk Celcom Digi, Maxis, U-Mobile, Unify Mobile dan Yes. Insentif pasca bayar Rahmah Penjawat Awam pula akan bermula pada 16 September hingga 31 Disember 2023. Menerusinya, kelompok sasar akan menikmati penjimatan pakej pasca bayar sebanyak RM120 setahun. Ia babitkan ribat RM10 sebulan. Penjawat awam yang baru mendaftar untuk melanggan pakej pasca bayar bernilai RM60 dan ke atas dengan mana-mana telco yang terlibat. Kedua, bagi penjawat awam yang sedang melanggan mana-mana pakej pasca bayar yang bernilai RM60 ke atas dengan mana-mana telco terlibat dan pakej pasca bayar tersebut tidak terikat dengan kontrak. Sekiranya pakej pasca bayar sedia ada masih di dalam tempoh kontrak, perkara ini perlu dirujuk khusus dengan telco terlibat terlebih dahulu bagi melihat kelayakan untuk memohon insentif. Insentif pasca bayar Rahmah Penjawat Awam tidak terpakai bagi penjawat awam yang melanggan mana-mana pakej pasca bayar secara berkumpulan melalui kementerian, jabatan, agensi, kelab atau persatuan. Ini kerana pakej berkenaan sudah mempunyai rebat atau diskaun. Fahmi turut mengumumkan insentif ribat Rahmah pengamal media akan dilaksana bulan depan. Ia menawarkan ribat sebulan bil telefon bimbit. Pengamal media. Terdapat lebih kurang 10,000 pengamal media yang ada kad perakuan media daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Maka untuk lebih kurang 10,000 orang pengamal media ini, syarikat-syarikat telco telah bersetuju untuk memberi rebate 1 bulan, iaitu bulan September. Jadi yang ada kad perakuan media semua ni tak payah bayar bil bulan September. Pandangan saya rasa baguslah sebab kerajaan buat ini. Sebelum ni mungkin kita terpaksa membayar bil dengan harga yang tinggi. Tapi dengan ada pakej 5G ni yang kerajaan buat ni, bolehlah duit yang kita patut salurkan kepada bayaran pasca bayar mahal tu kita boleh guna untuk buat benda lain.
So terima kasih untuk kerajaan bagi peluang kepada B40 macam kami ni untuk merasa menggunakan internet 5G dengan harga yang berpatutan. Saya bersyukurlah mendapat insentif yang diberikan oleh kerajaan selama RM120 setahun saya dapat penjimatan. Jadi pastinya akan selalu dapatkan tu dari 36 bulan ni kan? Tak sabar kan? Sangat tak sabar. Teruja sebab sebelum ni tak pernah ada kan. Terima kasihlah KKD sebab lancarkan 5G Rahmah ni untuk pejabat awam. Ialah harga pun berpatutan. Rahmah untuk semua orang RM60 murah lah tu bagi saya. Betul, saya pun tengah riki mana satu telco saya nak pilih kan. Syarikat Perkhidmatan Telekomunikasi Telco berharap agar pakej 5G Rahmah diteruskan dalam usaha menyokong harga jalur lebar berpatutan dan merapatkan jurang digital. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi keperluan negara, kita kena bekerja bersama baik pihak kerajaan dan juga pihak industri. Dan di sini pihak kerajaan dengan menyediakan pendekatan atau usaha fasilitasi, koordinasi bersama dengan industri, insya-Allah masyarakat sendiri yang akan dapat mendapat nikmat perkhidmatan yang kita laung-laungkan. Saya rasa program seperti ini perlu diteruskan kerana kami daripada pihak Celcom Digi akan terus menyahut cabaran kerajaan perpaduan bagi memberi ruang dan memberi satu insentif keistimewaan khasnya kepada penjawat awam dari sudut teknologi, dari sudut pascabayar, yang mana pakej Rahmah ini memberi impak yang positif kepada seluruh penjawat awam secara khasnya dan semua masyarakat secara amnya. Data perakam suara kokpit pesawat yang terhempas di Elmina telah berjaya diekstrak. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata data yang diekstrak di fasiliti L3 Harris di Florida, Amerika Syarikat sudah pun dihantar ke Malaysia untuk dianalisis. Rakaman suara dalam pesawat tersebut, terutamanya 30 minit terakhir, termasuklah sehingga nahas berlaku, rakaman suara tersebut berjaya di-retrieve. Ya, itu dapat di-download. Jadi rakaman itu telah pun dihantar semula ke pasukan siasatan kita di Kuala Lumpur. Jadi rakaman tersebut sedang dianalisa. Laporan awal dijangka dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu lagi. Kempen #SaySomethingNice yang menekankan nilai-nilai perpaduan bakal diperluas kepada pemimpin politik. Ia bertujuan meningkatkan kesedaran mereka untuk mainkan peranan aktif dalam menyatukan rakyat demi kesejahteraan negara. I'll bring it up this program, and in fact I discussed with KSU Kementerian Perpaduan untuk kita pastikan perbincangan bagaimana kita nak menggerakkan pula di kalangan ahli-ahli politik. We need to unite dari segi politik, dari segi budaya, dari segi agama, dari segi apa, we have to be united Malaysian. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan kempen #SaySomethingNice di Universiti Taylor, Subang Jaya. Kempen yang memasuki edisi ke-10 itu digerakkan syarikat Zubedi Sendirian Berhad sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berpuas hati dengan perjalanan Raptai terakhir, namun ia perlu ditambah baik dari aspek perjalanan masa sepanjang perarakan. Jelas beliau, disiplin masa perlu diutamakan bagi melancarkan lagi sambutan. Dia mungkin dari segi timing antara kontingen mungkin perlu ditambah baik sikit. Tadi kita lihat tak lari terlalu jauh, mungkin 1-2 minit. Ya, tapi bila kita libatkan aset-aset tentera, 1-2 minit ni dikira. Jadi dari segi itu disiplin masa tu memang sangat kita teliti. Ya. Jadi
Itu yang saya masukkan. Mungkin kita usaha untuk pastikan kontijen-kontijen diingatkan supaya move on time. Lebih 19,000 peserta terlibat dalam acara perbarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2023 dan lebih 100,000 pengunjung akan hadir ke sambutan berkenaan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ membuka nombor pendaftaran istimewa NPI kenderaan siri MM sempena sambutan Hari Kebangsaan 2023. NPI ditawarkan mempunyai tanda indeks prefiks M di hadapan dan sufiks M di belakang. Bidaan itu akan bermula 31 Ogos hingga 4 September ini. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata nombor siri MM tersebut membawa maksud Malaysia Merdeka atau Malaysia Madani. Harga bidaan dalam JPJ EBIT adalah mengikut harga minima yang telah ditetapkan seperti ketetapan berikut. Untuk nombor bernilai utama Golden Number RM20,000 harga minima, nombor menarik RM3,000 harga minima, nombor popular RM800 harga minima dan nombor biasa running number RM300. Keputusan bidaan nombor siri itu akan diumumkan pada 5 September ini. Adakah anda mempunyai cadangan dan pandangan mengenai Belanjawan 2024? Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Jom kita bergerak ke arah Malaysia yang lebih baik. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. 76 minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 PM. Bersua kembali. Penantian lebih 40 tahun untuk menikmati bekalan elektrik yang stabil dan berterusan berakhir. Menerusi program impak sosial memacu kehidupan, Petronas memasang panel solar untuk bekalan elektrik 700 penduduk di 3 kampung pedalaman di Pulau Banggi, Kudat. Wartawan Serena Olivia Chong ada laporannya. Kampung Semayan, Kampung Rahmat dan Kampung Dogoton terletak lebih 200 km dari kota Kinabalu. Perjalanan menggunakan jalan darat dan laut memakan masa hampir 5 jam. Penduduk di ketiga-tiga kampung berkenaan sebelum ini hanya bergantung pada lilin, pelita dan penjana kuasa bagi menerangi kediaman. Bagaimanapun, Petronas melalui anak syarikatnya, Petronas Floating LNG, PFLNG, mengambil inisiatif mewujudkan akses bekalan tenaga bersih buat kemudahan penduduk. Sistem tenaga solar dipasang pada 140 buah kediaman di kampung terlibat untuk menyediakan bekalan elektrik berterusan. Pemasangannya dibuat secara percuma. Dari kecil, saya ikut umur 7 tahun, saya ikut pergi laut, tiada karan. Saya gunakan sekarang generator. Berpuluh-puluh saya punya minyak. Itulah, saya berterima kasih dengan keluarga-keluarga Petronas semua. Selama ini kami terpaksa pakai generator. Itu pun kalau ada minyak kami pakai. Kalau tidak terpaksa pakai lampu tu slide tu, 40 tahun lebih begitu. Ya, sebab kami tiada karan. Rasa bertuah kerana mendapat sumbangan yang besar begini. Rasa bangga pun ada kepada pihak kamu pun kami rasa berterima kasih. Bersyukur sangat kerana ada bantuan macam ini. Kan minyak petrol itu satu botol RM7 mahal. Kadang-kadang kalau pakai generator dari jam 6 sampai jam 8 siap. Di mata. Just level pun menumpang sekolah dulu. Dulu pakai pelita
Kadang kalau ada minyak pakai lampu pom. Kalau ada lampu pom lah, baru saya pakai genset, sudah ada kerja. Dapat kerja sudah di sekolah jadi pengawal keselamatan kan, baru dapat genset. Itu pun kalau ada minyak baru dapat isi hidup enjin, baru dapat ada karen. Pemasangan panel solar bermula sejak Februari lalu di Surau sebelum diperluas ke 140 buah kediaman di 3 kampung berkenaan. Inisiatif dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Luar Bandar itu dibahagikan kepada 3 fasa dan dijangka siap sepenuhnya September ini. Ia bakal menambah baik taraf kehidupan serta meningkatkan ekonomi penduduk. Serina Alvia Chong, Berita RTM. Isu kehadiran pelajar sekolah tahfiz di konsert Cap Chifas Sabtu lalu, Ahli Perniagaan Andri Ang Henjian menjelaskan beliau yang membawa pelajar berkenaan ke Stadium Melawati bagi merasai sendiri kemeriahan acara itu. Andri menegaskan kerajaan dan KFC sama sekali tidak terlibat dengan kehadiran pelajar tahfiz itu dan tidak diberi sebarang makluman berkaitan perkara tersebut. Pelajar itu dari Madrasah wa Tahfiz Al-Quran Rohingya TTDI Jaya. Mereka anak pelarian Rohingya yang tidak tahu berkomunikasi dalam bahasa Melayu.